Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kami akan mengajar berkaitan Transformers. Apa itu Transformers? Mungkin anda tertanya kan. Lepas tu mungkin anda terfikir, oh, Decepticon, Autobot, itu kan. Transformer tu adalah sebuah alat yang boleh meningkatkan atau menurunkan beza keupayaan bekalan arus ulang-alik. Yang bermaksud apabila arus meningkat, voltan akan meningkat. Sekiranya arus menurun, voltan juga akan menurun. Transformer adalah terbahagi kepada dua, iaitu transformer injap naik dan transformer injap turun. Transformer injap naik adalah berfungsi untuk menaikkan voltan atau beza keupayaan. Bagi transformer injap turun pula adalah untuk menurunkan voltan atau beza keupayaan. Bagi membolehkan para pelajar dapat mengenal pasti antara transformer injap naik dan transformer injap turun, saya akan menerangkan perbezaan dan perbandingan antara dua transformer ini. Bagi transformer injap naik, bilangan lilitan gegelung sekunder ataupun NS adalah lebih banyak daripada bilangan lilitan gegelung primer ataupun NP. Bagi transformer injap turun pula adalah bilangan lilitan gegelung sekunder adalah lebih sedikit daripada bilangan lilitan gegelung primer. Untuk voltan pula adalah voltan bagi gegelung primer di dalam transformer injap naik adalah lebih kecil daripada voltan gegelung sekunder. Bagi transformer injap turun pula adalah voltan bagi gegelung primer adalah lebih besar daripada voltan bagi gegelung sekunder. Seterusnya saya akan beralih kepada prinsip kerja ringkas transformer. Bekalan kuasa arus ulang-alik akan menghasilkan arus ulang-alik di dalam gegelung primer. Arus ulang-alik itu akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dari segi magnitude dan arah. Dan flux magnet daripada gegelung primer akan dipautkan kepada gegelung sekunder melalui teras besi lembut. Dan medan magnet yang berubah-ubah akan mengarahkan voltan ulang-alik merentasi gegelung sekunder. Ini menunjukkan magnitude voltan output Vs gantung kepada nisbah bilangan gegelung primer dan bilangan gegelung sekunder. Dan prinsip kerja sebuah transformer adalah melibatkan keelektromagnetan dan prinsip aruhan elektron. Okey murid-murid, sekarang kita akan tengok apa itu transformer unggul. Transformer unggul adalah suatu transformer yang berupaya untuk memindahkan semua tenaga input kepada tenaga output tanpa kehilangan sebarang tenaga, sama ada dari tenaga haba, tenaga bunyi dan lain-lain lagi. Okey, kenapa sesuatu transformer itu kita katakan sebagai transformer unggul? Kerana transformer ini akan menghasilkan kuasa input yang sama dengan kuasa output, di mana P initial akan menghasilkan nilai yang sama dengan P final, ataupun V premier I premier sama dengan V sekunder I sekunder, di mana V adalah beza keupayaan, I adalah arus aruhan, P adalah gegelung premier dan S adalah gegelung sekunder. Okey murid-murid, sekarang cikgu nak tanya. N adalah kecekapan transformer, sama dengan kuasa output per kuasa input. Darab 100% kita akan dapat nilai 100. Cikgu nak tanya semua, kenapa kecekapan transformer ini kita katakan sebagai 100? Kenapa tak 90, 80, 70 ke? Kerana kita telah katakan sebentar tadi bahawa kuasa input sama dengan kuasa output bagi transformer unggul. Maksudnya di sini, tiada tenaga yang akan berpindah keluar semasa transformer ini digunakan. Maksudnya di sini, contoh kita ada satu setrika baju. Bekalan kuasa akan salurkan contohnya 500 voltan kepada setrika tersebut dan kemudian itu adalah kuasa input. Okey, kita dah serika, kemudian kita akan dapat kuasa output bagi setrika tersebut juga adalah 500 volt. Okey, di sini kita dapat tengok kuasa yang disalurkan ataupun kuasa input adalah 500 volt dan kuasa output yang dikeluarkan iaitu 500 volt juga.
So, nilai kuasa input dan nilai kuasa output adalah sama. Maksudnya di sini, kecekapan transformer itu adalah 100%. Tiada tenaga akan hilang sepanjang transformer ini berfungsi. Okey, sekarang kita akan tengok kepada latihan soalan. Soalannya berbunyi, jika transformer ialah transformer unggul, hitungkan A. Voltan output dan B. Arus yang mengalir dalam gegelung sekunder. Okay. So, pertama sekali kita kena, first thing first, kita kena keluarkan semua nilai ataupun info yang diberikan dalam soalan. Kita ada voltan premier iaitu 240 volt. Juga kita ada arus premier iaitu 1.0 ampere. Kita juga ada nilai gegelung lilitan iaitu 200 bagi premier dan gegelung lilitan bagi sekunder adalah 2000. Okey. Bagi transformer unggul, untuk soalan yang pertama kita perlu cari voltan sekunder. Kita boleh gunakan rumus Vs over Vp sama dengan Ns over Np. Di mana kita masukkan nilai Vp iaitu 240. Kita ada nilai Ns ataupun jumlah lilitan bagi sekunder iaitu 2000. Kita juga ada nilai Np iaitu jumlah lilitan bagi gegelung premier iaitu 200. Kita selesaikan soalan matematik ini, kita akan dapat nilai voltan sekunder sebanyak 2400 volt. Okey, kemudian kita beralih kepada soalan yang kedua. Kita perlu cari adalah arus bagi gegelung sekunder. Kita tahu bahawa ini adalah transformer unggul, maka kita boleh gunakan rumus P initial sama dengan P final ataupun kuasa initial sama dengan kuasa final, di mana VI premier sama dengan VS sekunder. Kita ada nilai VP iaitu 240 volt. Kita ada nilai IP iaitu 1.0 ampere dan kita ada nilai VS yang kita telah cari di soalan A iaitu 2400 volt. Okey, kita perlu cari hanyalah nilai arus sekunder. Kita selesaikan soalan matematik ini, so kita akan dapat jawapan arus sekunder sama dengan 0.1 ampere. Itulah dia macam mana nak cari ataupun nak selesaikan soalan tentang transformer unggul. Okey, baiklah. Untuk sekarang kita akan belajar tentang cara meningkatkan kecekapan transformer. Okay, sebelum ni kita dah belajarkan prinsip kerja transformer. Okay, dalam prinsip tu, ia melibatkan proses-proses seperti pengaliran arus dalam gegelung, perubahan magnet dan aruhan elektromagnet. Betul kan? Okay, ya betul. Okay, dalam proses-proses itu, ini akan menyebabkan transformer itu kehilangan tenaga. Okay, apabila transformer itu hilang tenaga, transformer itu tidak dapat beroperasi pada tahap yang optimal. Jadi apa tenaga yang hilang? Okey, kebanyakan tenaga yang hilang ialah dalam bentuk tenaga haba. Okey, untuk itulah kita hari ini kita belajar tentang cara mengurangkan kehilangan tenaga tersebut. Sebelum kita mengetahui kaedah-kaedahnya, kita perlu tahu punca atau faktor kehilangan tenaga itu. Okey, punca yang pertama iaitu rintangan gegelung. Okay, kenapa kita cakap rintangan gegelung? Siapa tahu? Ya, betul. Dalam transformer kita ada dua gegelung utama iaitu gegelung primer dan gegelung sekunder. Masing-masing mempunyai bilangan lilitan yang banyak, betul kan? So, apabila bilangan lilitan yang banyak, dawai untuk gegelung itu tersebut akan panjang, betul kan? Jadi, semakin panjang dawai itu, semakin tinggi rintangan gegelung tersebut. Jadi, apabila arus tu mengalir dalam gegelung yang berintangan tu, dawai itu akan mengalami pemanasan. Jadi, pemanasan dawai itu akan menyebabkan kehilangan tenaga. Jadi, bagaimana kita nak kurangkan rintangan tersebut? Jadi kita akan gunakan bahan yang berintangan rendah. Sebagai contohnya kuprum. Sebab itu kita boleh lihat dalam transformer kebanyakan dawai yang lilit sekitar transformer itu ialah dawai yang berwarna keperangan, betul kan? Itu merupakan dawai kuprum. Okay.
Okay, mari kita lihat faktor yang kedua iaitu arus pusat. Okay, arus pusat ni terhasil pada bilik. Okay, arus pusat ini kalau kita lihat dalam prinsip kerja transformer tadi, dia berlaku pada perubahan medan magnet. Okay, perubahan medan magnet ni berlaku pada apabila dia bergerak pada atas dan dia bergerak pada bawah ini. Okay, perubahan medan magnet ini yang menyebabkan arus berpusar dalam teras besi itu. Jadi, apabila arus berpusar, ia akan panaskan teras besi itu. Jadi, teras besi yang panas akan bebaskan tenaga haba di sekeliling. Jadi, untuk itu bagaimana pula kita nak kurangkan arus pusat ini? Okay, caranya ialah kita akan gunakan teras besi berlamina untuk mengurangkan kehilangan tenaga haba pada transformer. Okay, punca yang terakhir pula, kebocoran flux magnet. Okay, bagaimana kebocoran flux magnet ini berlaku? Okay, flux magnet yang dihasilkan oleh arus gegelung primer tidak dibautkan sepenuhnya kepada gegelung sekunder. Okay, seperti contoh saya tunjuk di sini. Baiklah, arus pada gegelung primer ini tidak sepenuhnya pergi ke gegelung sekunder. Jadi ini yang dimaksudkan kebocoran flux. Okey, kenapa semua arus tidak pergi ke gegelung sekunder? Okey, mungkin medan magnet tersebut pergi turun ke bawah ataupun pergi ke tepi. Tidak berlaku masuk sepenuhnya ke gegelung sekunder. Jadi untuk itu, bagaimana kita nak kurangkan kehilangan tenaga ini? Jadi caranya ialah kita perlu lilitkan gegelung sekunder di atas dengan gegelung primer supaya semua flux magnet yang dihasilkan oleh arus primer akan melalui gegelung sekunder. Atau dengan kaedah yang lain, kita merapatkan gegelung sekunder dengan gegelung primer. Jadi untuk itu, kita dapat mengurangkan kehilangan tenaga. Jadi inilah merupakan punca. Okey, baiklah. Ini merupakan punca-punca transformer kehilangan tenaga dan cara-cara kita mengurangkan kehilangan tenaga tersebut. Jadi dengan itu, saya harap semua pelajar faham tentang topik ini. Dengan itu, kita akan sambung topik transformer ini pada hari yang seterusnya dengan tajuk yang bertajuk kegunaan transformer dalam kehidupan harian itu. Sekian daripada saya, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Muhammad Zulkarnain bin Husin, atau pelajar semua boleh panggil saya Cikgu Nai. Hai semua. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan Transformers dan kehidupan. Sebenarnya, pelajar-pelajar semua, kegunaan Transformers sangat meluas dalam kehidupan kita. Baiklah, jom kita tengok yang ni. Okey, baik. Seterusnya, di mana kegunaan Transformers dalam kehidupan harian kita, saya boleh cakap secara umumnya, kita ada dua jenis Transformers. Okey, macam yang kita tahu, iaitu Transformers injak turun yang pertama dan yang kedua Transformers injak naik. Jom kita tengok apa kegunaan Transformers injak turun yang pertama. Okey, jom kita tengok. Iaitu kegunaan yang pertama, iaitu pengecas komputer, laptop, telefon, radio, komputer. Di mana pengecas ini digunakan dalam kehidupan seharian kita, terutamanya apabila PDPR ni berlangsung. Betul tak pelajar? Ya, betul. Baiklah, kegunaan yang kedua iaitu mesin fotokopi, mesin timpalan dan macam-macam lagi. Banyak kegunaan ataupun banyak diaplikasikan Transformers injak turun dalam penggunaan-penggunaan
tersebut. Sebenarnya banyak lagi kalau cikgu nak listkan, tapi sekurang-kurangnya pelajar semua boleh ingat 3 pun dah cukup. Okey tak? Mantap. Macam tu lah. Okey, sebab apa? Sebab apa dia dipanggil transformers injak turun? Sebab daripada volts ataupun tenaga yang kita dapat ni, daripada 240 ataupun 230 volt ni, dia akan diturunkan kepada 12 volt, 5 volt yang kita guna dalam bahan-bahan ataupun kegunaan yang tersebut. Baiklah, seterusnya untuk kegunaan transformers dalam kehidupan harian yang kedua, iaitu transformers injak naik. Okey, yang pertama apa dia? Ketuhar gelombang ataupun oven, microwave. Ini juga terdapat dekat rumah kita banyak Siapa ada? Siapa ada kat rumah microwave, oven? Okey, Dan kenapa kita panggil transformers injak naik? Okey, sebab apa? Sebab daripada tenaga yang kita dapat daripada TMB ni, 240 ni, dia mungkin akan dinaikkan sekali ganda, mungkin menjadi 480 atau menjadi 1000. Dia akan naikkan lagi. Itulah fungsi injak naik. Baik, seterusnya kita ada yang kedua, iaitu defibrillator. Apa ni defibrillator? Siapa tahu? Angkat tangan. Ya, dia digunakan dalam perubatan. Tak apa yang jantung. Tadi saya dengar dia dengar pelajar cakap jantung. Dia yang bila macam dah kita hampir-hampir kehilangan nadi ni, ataupun nadi kita dah macam kita nyawa-nyawa ikan dah ni. Okey, kegunaan dia dia akan memberikan galakan kepada jantung untuk berdegup semula. Manusia ni kalau dia hilang nadi, mungkin dia hilang nadi dalam beberapa saat, apabila kita menggunakan defibrillator ini, dia akan mengejutkan semula nadi dan pesakit tu bolehlah hidup semula. Tapi dia tak adalah sehari dah dia tak hidup, nadi hilang, lepas tu pergi guna defibrillator ni, agak mungkin lah untuk menghidupkan semula nadi tu Okey, baiklah, seterusnya iaitu mesin sinar X. Mesin sinar X ni juga menggunakan injak naik. Sebab apa? Dia memerlukan tenaga yang sangat tinggi untuk digunakan. Sebab itu perlunya transformers injak naik. Okey, pelajar semua, jom kita tengok satu soalan ni. Okey, dia ada diberikan soalan ni. Dia ada 240 volt input, dia ada output, dia tak bagi. Dia ada lilitan, 2 lilitan untuk input, dan ada 125 lilitan untuk output. Apa soalan dia, pelajar semua? Soalan dia suruh kita cari berapakah output yang terhasil dan apa jenis transformers ni. Siapa tahu? Boleh cuba? Okey, cikgu akan terangkan cara untuk mencari jawapan untuk soalan tersebut, iaitu hanya menggunakan VP over VS sama dengan MP over NS, iaitu VP voltage untuk primer, voltage untuk sekunder VS, dan MP nilai lilitan untuk primer, NS nilai lilitan untuk sekunder. Okey, semua nilai-nilai ni dia dah diberikan dalam gambar tersebut, cuma masukkan. Yang tak diberikan ataupun yang dicari ialah output yang terhasil. Output yang terhasil ni apa? Iaitu voltage sekunder. Okey, jadi kita masukkan seperti formula ni, kita akan dapat berapa? Ya, 15 kV. Okey, bila kita comparekan 15 kV, saya ulang dengan 240 volt, daripada awal 240 volt, hasilnya akan dapat 15 kV. Apa jenis transformers yang digunakan? Ya, betul, iaitu transformers injak naik. Sebab ada peningkatan daripada VP kepada VS. Pandai pelajar-pelajar saya. Hebat. Anda hebat. Baiklah, terima kasih. Jumpa lagi.